Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Bahagian jim. Bahagian jim ataupun bahagian C. Untuk bahagian jim ni, dia adalah soalan karangan. Ada dua jenis karangan, iaitu karangan berstruktur dan juga karangan biasa. Untuk bahagian jim ni markahnya 35 markah. 35 markah. Untuk karangan berstruktur 10 markah dan untuk karangan biasa 25 markah. Okey, sekejap ya, Ustazah akan tunjukkan. Hari ni Ustazah akan bagi penerangan soalan karangan berstruktur. Soalan untuk karangan berstruktur ni dia ada macam-macam lah. Dia jenis peta minda, ada dalam bentuk peta minda. Lepas tu ada juga dalam bentuk carta, ada juga dalam bentuk bergambar. Serupa anak-anak ambil peksa masa PT3 dulu. Okay, nampak tak? Okay. Jelas ni? Okay, jadi hari ni Ustazah akan sentuh bahagian jim untuk soalan pertama dahulu, iaitu karangan berstruktur. Okay. Untuk karangan berstruktur, arahan dia serupa lagu ni lah. Uktub an hadzal rasmi ma la yaqillu adadu kalimatihi an 40 kalimah fi faqratin wahidah. Tuliskan tentang lukisan lah, maksudnya sini catat. Di sini ataupun peta, lukiskan tentang peta di sini tidak kurang bilangan patah perkataannya daripada 40 perkataan dalam satu perenggan. Dalam satu perenggan. Jadi anak-anak pelajar kena jawab soalan pertama ni hanya dalam satu perenggan, jangan buat perenggan banyak-banyak. Dan bilangan patah perkataannya tidak kurang daripada 40 patah perkataan. Okey, contoh ni Ustazah ambil untuk tingkatan 4. Jadi untuk PSA SPM ni kita tak tahulah dia nak cedok hok tingkatan 4 ke ataupun tingkatan 5. Benda mana? Okey, contoh di sini dia bagi tentang rahlatun riyadiyah. Rahlatun riyadiyah. Dengar tak suara? Ya. Okey. Rahlatun, tulislah makna ni. Rahlatun riyadiyatun maksudnya lawatan sukan. Lawatan sukan. Bila sebut lawatan sukan, maka mestilah dia berkait tentang bila, siapa, kenapa, bagaimana, apakah aktiviti, apakah aktiviti kita lakukan semasa lawatan. Jadi kalau sebut rahlatun riyadiyatun ni, dia mungkin juga berkait dengan rahlah ilmiah. Boleh juga. Dia punya isi samalah, rahlah ilmiah ataupun muhadarah. Mungkin juga muhadarah. Muhadarah ni ceramah. Ataupun kuliah. Kuliah. Samalah dengan lebih kurang dengan ceramah lah. Jadi benda-benda gitu berkemungkinan dalam PSA dia boleh buat tubik benda-benda lagu tu, dan hak jenis lagu tu dia punya isi dia hampir sama. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk rahlah riyadiyah kita kena sebut mata. Berkaitan dengan soalannya mata, bila. Bila sebut bila, maka dia berkaitlah dengan at-tarikh. At-tarikh iaitu tarikh. Berapa ribu bulan. Lepas tu dia berkaitlah dengan al-waqtu. Bila sebut al-waqtu, maka dia ada kaitan dengan bila bermula dan bila berakhir. Gitu. Dan lepas tu al-makan. Al-makan ni tempat. Tempat rehlah itu diadakan.
tempat rehlah sukan itu diadakan, tempat rehlah ilmiah itu diadakan, tempat ceramah itu diadakan, tempat kuliah itu diadakan. Gitu nah. Ataupun mesyuarat, tempat mesyuarat itu diadakan. Kita boleh gambarkanlah begitu. Lepas tu al-hadaf. Al-hadaf ni limaza lah. Al-makan ni aina. Di mana? Al-hadaf ni limaza. Limaza ni maksudnya kenapa? Kenapa kita laksanakan program tersebut? Kenapa kita laksanakan lawatan tersebut? Kenapa kita laksanakan kuliah tersebut? Jadi kenapa tu maksudnya al-hadaf, iaitu objektif. Jadi kita dah tahu sampel, maka kita marilah sampel lagu mana pun kita boleh guna sampel yang sama dalam tajuk yang berlainan, tetapi dia punya pattern sama. Okey, lepas tu man siapa ke apa? Al-musyarikun, peserta. Peserta yang mengikuti lawatan tersebut, peserta yang mengikuti ceramah tersebut, peserta yang mengikuti kuliah tersebut, peserta yang mengikuti perkumpulan tersebut, macam-macam. Okey, lepas tu mahia, iaitu apa dia? Apa dia ke apa? Al-ansyitah. Al-ansyitah, aktiviti-aktiviti yang dilakukan sepanjang lawatan tersebut. Jadi mestilah aktiviti tu munasabah lah. Munasabah dengan lawatan sukan. Tempat mana, tempat yang nak lawat tu pun mesti munasabah. Aktiviti pun mestilah munasabah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Okey, ni Ustazah bagi contoh macam mana nak bina ayat berdasarkan isi-isi yang diberi. Okey, at-tarikh, tarikh. Untuk tarikh kita gunakan perkataan tu'qadu ataupun tuqamu, maksudnya diadakan. Diadakan ni dipanggil fi'il mabni lil majhul. Maksudnya kita tak tahu siapa yang mengadakan program tu. Kita hanya kata diadakan apa? Ar-rihlatu. Jadi ar-rihlatu tu adalah isim pertama selepas fi'il. Seumur-umur Ustazah kata kalau isim pertama selepas fi'il adalah fa'il. Tapi sini disebabkan fi'il tu mabni lil majhul, maka isim pertama tu fa'il juga, tapi ada perkataan naib depan. Jadi isim pertama tu adalah naib fa'il. Naib fa'il. Okey. Jadi tuqadu ataupun tuqamu ar-rihlatu ar-riyadiyatu. Okey, tengok tuqadu ta ni sini. Tuqadu tuqamu sebab apa? Sebab ar-rihlatu tu adalah muannas. Kalau tepat ar-rihlah ni muzakkar, maka sini tuqadu akan bertukar jadi yuqad. Dah. Okey. Tuqadu atau tuqamu ar-rihlatu ar-riyadiyah. Tu pilihlah salah satu, jangan buat dua-dua gini. Nah, fi yaumi al-ahadi, pada hari Ahad, al-muwafiqi maksudnya yang bersamaan. Tulis yang bersamaan bi dengan salasatin wa 23 min syahri Mayu, dari bulan Mei 2021 miladiyah, sama dengan bulan Mei 2021 Masihi. Jadi guna gini lah. Tu untuk at-tarikh. Untuk al-waqtu, Ustazah Waidah kita royak bermula bila, berakhir bila. Jadi kalau bermula, tabda'u ar-rihlatu ar-riyadiyatu fi sa'ati at-tasi'ati sabahan. Nak sebut pukul tu, pukul 9 kau, pukul 1 kau, pukul 2 kau, mesti a. Jadi at-tasi'ati. Kita panjang situ. 3 tu pendek. Nah, jadi fi sa'ati at-tasi'ati sabahan wa tantahi, dan berakhir fi sa'ati al-wahidati zuhran, dan berakhir pada pukul 1 tengah hari.
Dah. Kemudian al-makan, tempat tadi nak di mana. Jadi kita buat ayat makanur rahlatu ar-riyadiyatu fi Muntazahi Putrajaya. Di tempat rekreasi Putrajaya. Lawatan tu dilakukan di pusat rekreasi Putrajaya. Jelas? Jelas Belah. Yang puati molek sebab lepas ni Ustazah nak suruh dua karangan tu. Senang tak? InsyaAllah. Ustazah rasa support karangan tiga ya ni. Bahagian ni. Okey. Kemudian al-hadaf. Limaza. Ustazah tanya lagi. Kenapa? Kenapa buat rehlah tu? Jadi kenapa buat rehlah tu? Maksudnya objektif kita, tujuan kita buat rehlah lah. Min hadafi hadhihi rahlatu min hadafi hadhihi rahlati ar-riyadiyati, antara objektif lawatan sukan ini huwa, apa Ustazah guna huwa? Sebab hadaf. Hadaf tu muzakkar. Huwa litaqwiyati silatir rahmi bainat tullabi wal muallimin, untuk menguatkan hubungan silaturahim antara pelajar dan juga guru. Sebab apa Ustazah ambil contoh ni? Sebab contoh ni boleh guna banyak. Contoh ni dia boleh guna banyak untuk macam-macam perkara. Menguatkan hubungan silaturahim antara pelajar dan juga guru. Kalau lawatan menguatkan silaturahim, kalau mesyuarat pun boleh menguatkan silaturahim, kalau gotong royong pun menguatkan silaturahim, kalau kuliah agama pun menguatkan silaturahim, boleh guna berlaku. Jadi Ustazah ambil tu. Okey, kemudian man, siapa sahabat al-musyarikun, peserta. Jadi macam mana nak buat? Adadul musyarikina fi hadhihi rihlati ar-riyadiyati 10 tullabin wa 10 talibatin. Hak ni pandai-pandailah guna. Untuk adat makdud pandai-pandailah guna. Belek semula nota hak Ustazah bagi. Sebab bila buat karangan, kita kena aplikasi kita mengaji tu. Jadi 10 tullabin ni sebab nombor 3 hingga 10 adat dan makdud berlawan dari segi muzakkar dan juga muannas. Masa bila makdud tu? Nak tengok makdud masa bila muzakkar muannas? Tengok ketika dia mufrad. Tulab ni adalah talib. Talib lelaki, maka nombor kena perempuan. Lepas tu talib tu kena tukar kepada jamak majrur. Kalau tak ingat kena balik semula nota. Okey. Jadi bilangan peserta dalam lawatan sukan ini ialah seramai 10 orang lelaki, 10 orang pelajar lelaki dan 10 orang pelajar perempuan. Lepas tu kita bayarlah wa yurafiquhum arba'atu muallimina, dan mengiringi mereka 4 orang guru. Gitu. Dah. Tak kisahlah sini guru lelaki muallimina boleh masuk belakang. Tapi dia menunjukkan ramai lelaki. Okey. Al-ansyitah, buat apa sana? Al-ansyitah ni aktiviti. Maka kita buatlah ayat minal ansyitati fi hadhihi ar-rahlati ar-riyadiyati hiya rukubud darajah. Antara aktiviti dalam lawatan sukan ni ya rukubud darajah haulal buhairah, menunggang basikal sekeliling tasik. Kalau bahrun laut, tapi buhairatun tasghir daripada bahrun, kecil daripada laut, maka buhairah tu adalah tasik. Lepas tu sebab dia kata minal ansyitah, kan? Ansyitah ni banyak antara aktiviti. Jadi pertama menunggang basikal di sekeliling tasik, yang kedua waziyaratu hadiqatiz zuhur, dan melawat taman bunga, kan ada kat tu, wa at-tasawwuqu fil majma' at-tijari, dan membeli belah di pusat beli belah fi Putrajaya. Dan membeli belah di pusat membeli belah di Putrajaya. Nama kabar pusat beli belah Putrajaya tu tak ingat dah sekarang. Amor tak tahu. Kan? Okey, jadi selesailah soalan hak lagu tu. Jelas? Jadi apa kena buat?
Ustazah nak anak-anak pelajar dah faham dah Ustazah royak ni. Sila jadikan benda-benda ni menjadi satu karangan perenggan pendek, satu perenggan. Lepas tu tengah kira lah berapa patah perkataan. Mesti lebih daripada 40. Dah, boleh? Jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Okey, Ustazah nak masuk pula yang seterusnya. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok bentuk soalan berstruktur yang lain pula sikit, iaitu dia bagi gambar. Dia bagi gambar. Ini juga tajuk kata pak ni, pasal Darul Aitam. Dia bagi gambar, gambar nampak kan? Gambar apa ni? Gambar rumah anak yatim. Okey. Soalan yang kedua ni pensel dia mari dalam bentuk gambar. Tadi dalam bentuk macam peta minda gitu kan. Okey, ni gambar rumah anak yatim. Dia pun bagi kata kunci situ. Ar-ra'idu wal mas'ulu. Ar-ra'idu ni maksudnya pelopor ataupun pengasas. Tulis makna tu. Pengasas. Wal mas'ulu. Orang yang bertanggungjawab. Maksudnya siapakah yang mengasaskan sekolah ni dan bertanggungjawab kepada sekolah ni. Okey, yang kedua Tarikhu at-ta'sis. Tarikhu at-ta'sis itu tarikh diasaskan. Tarikh diasaskan. Lepas tu al-mawqi'. Al-mawqi' ni di mana? Di mana kedudukan rumah anak yatim tersebut. Lepas tu yang seterusnya ahdafu at-ta'sis. Objektif diasaskan rumah anak yatim tersebut. Yang seterusnya adadu al-muqimin. Man, berkaitan dengan soalan man, siapa? Itu siapakah yang menghuni rumah anak yatim tersebut? Al-muqimin. Mukim. Yang seterusnya al-mumayyizat. Mumayyizat ni keistimewaan rumah anak yatim. Okey. Jadi Ustazah ambil ikut munasabah lah hak mana duduk mula-mula, yang kedua, yang ketiga gitu. Jadi mula-mula sekali Ustazah ambil aina. Persoalannya aina. Di mana rumah anak yatim tersebut? Itu kata kuncinya al-mawqi'. Jadi mawqi' daripada waqa'a. Waqa'a fi'il mudhari'nya yaqa'u. Yaqa'u terletak. Terletak. Yaqa'u terletak. Terletak Darul Aitam. Darul Aitam, rumah anak yatim. Lepas tu Ustazah bubuh nama rumah anak yatim tersebut. Terserahlah kepada anak-anak nak beri nama apa. Ustazah tulis tu Darul Aitam As-Salihi. Terletak rumah anak yatim As-Salihi fi di tu ayat lah tempat. Okay, kalau kita buat alamat kita sebut kampung dulu, lepas tu baru daerah, lepas tu baru negeri. Jadi yaqa'u Darul Aitam As-Salihi fi qaryah gapo. Lah qaryah gapo? Tulis tak boleh tulis kod Rumi. Qaryah tulis Rumi, lepas tu buat mutiara. Mutiara aja. M-U-T-I tak sih. Salah. Semua mesti dalam bahasa Arab. Yaqa'u Darul Aitam As-Salihi fi, contohnya qaryah mutiara. Qaryah, bila sebut qaryah, maka sini kena buat qaribah. Saya baik sikit. Qaribatun. Sebab qaryah tu muannas. Fi qaryah mutiara, qaribatun min. Lepas qaribah diikuti oleh harfu jar min. Fi'il takdirin bukan fi'il takdirin. Hak ni tarkib biasa. Jadi qaribah min. Ni kena ada min. Dekat dari Madinah, bandar. Bandar apa? Contohnya Kota Baru. Madinah Kota Baru, Kelantan. Gitu. Boleh? Boleh lah. Senang tu.
Okey, lepas tu bila? Bila ke apa? Tarikh ta'sis. Tarikh diasaskan. Bilakah tarikh sekolah itu diasaskan? Jadi ussisa. Apa tadi lah? Ussisa Darul Aitami As-Salihi fi, diasaskan Darul Aitam As-Salihi fi, sebutlah ayat. Fi yaumi gapo, berapa hari bulan, fi yaumi gapo, al-muwafiq di berapa hari bulan, tahun berapa. Gitu. Nah. Okey, lepas tu man. Siapa? Siapa ke apa? Ar-Raidu wal Mas'ul. Siapakah pengasas dan orang yang bertanggungjawab kepada rumah anak yatim tersebut? Jadi Ar-Raidul Mas'ul bihadzal dari huwa, pengasas ataupun orang yang bertanggungjawab untuk rumah ini huwa, sebutlah huwa ke apa? Al-Muhtaram, yang dihormati As-Sayyid, Tuan Gapo. Al-Muhtaram As-Sayyid mudah Muhammad, gitu. Siapa dia tu? Siapa dia? Ayatlah wahwa, ni tambah pula ni. Wahwa gapo? Wahwa rais ke ataupun mudir gapo-gapo ke, gitu. Deh. Okey, boleh? Seterusnya mumayyizat. Apa keistimewaan sekolah tu? Min mumayyizati hadhil muassasah, ya, antara keistimewaan muassasah. Apa Ustazah guna hadhil muassasah? Sekolah tu lah maksudnya, cuma Ustazah buat gitu sebab tak si ulang seumur. Darul Aitam. Jadi Ustazah buat min mumayyizat hadhil muassasah, ya, adalah apa? Antara keistimewaan dia. Contohlah, nah. Min mumayyizat hazil muassasah hiya apa? I'dad. Ya, i'dad. Makan. At-ta'allum. Makan at-ta'allum al-munasib. Ya. I'dad makan at-ta'allum al-munasib. Lil aitam al-munasib. Lil aitam. Muwafiqan bi visa, muwafiqan bi wizarah, Ratit Ta'lim Al-Maliziyah. Gitu. Min mumayyizat hazil muassasah ya i'dad makan at-ta'allum al-munasib lil aitam muwafiqan bi Wizaratit Ta'lim Al-Maliziyah. Antara keistimewaan muassasah ni ataupun sekolah ni ialah menyediakan tempat pembelajaran yang munasabah bagi anak-anak yatim seiring dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Macam-macam lah anak-anak boleh buat lah. Kata apa lagi? Menyediakan kediaman ke ataupun menyediakan rumah yang sangat selesa kepada anak-anak yatim, macam-macam. Ataupun antara keistimewaan juga terletak di kawasan kampung yang jauh daripada gangguan ke, gitu. Macam-macam tengah fikir. Okay. Lepas tu kam. Berapa? Lepas tu kam ke apa? Berapa adadul muqimin, bilangan orang yang menghuni Darul Aitam tu. Jadi cara dia adadul muqimin fi hadhihi al muassasah. Ayat lah sebab tadi satu ayat.
ikut adat makdud. Berapa orang pelajar lelaki, pelajar perempuan, pahada gapo gunakan, berapa orang warden, lepas tu berapa orang guru perempuan, berapa guru lelaki, contohlah sopan je. Lepas tu mahia. Apa dia? Dia ke apa? Ahdaf at-ta'sis. Maksudnya limaza lah. Limaza. Kenapa dibina Darul Aitam ni? Min ahdaf ta'sis Darul Aitam, antara objektif diasaskan Darul Aitam ni, macam mana kita nak buat? Min ahdaf ta'sis Darul Aitam as-salihiyah, antara objektif diasaskan Darul Aitam as-salihiyah adalah untuk yang pertama, awalan apa? Untuk membantu anak-anak yatim yang gitu. Limusa'adati al-aitam minal fuqara'i wal masakin. Senang lah. Tak? Senang kan? Nanti saya buat contoh lah. Senang je. Awalan limusa'adati al-aitam awalan limusa'adati al-aitam minal fuqara'i wal masakin. Gitu. Bubuhlah dua ke ni. Gitu. Beres tak? Rasa-rasa aku mana? Payah tak soalan karangan struktur ni? Ada lagi versi-versi lain. Ustazah Zakir royak lah dari masa ke semasa. Beres. Beres. Apa? Tapi boleh dibuat. Dah boleh tak? Jadi hak pertama tu terabina biar jadi satu karangan struktur. Yang kedua pun bina biar jadi satu karangan struktur. Lepas tu kita akan ada kelas pula hari Khamis tau. Sebelum hari Khamis tu pakai atas gambar hak buat tu Ustazah akan buka masa perbincangan hari Khamis tu. Boleh tengok lalu kesilapan kat mana gitu. Kan? Boleh dah? Okey. Kalau tak ada apa-apa, setakat tu je lah kelas untuk hari ni. Ada nak tanya? Tak ada? Dah tak? Okey, jadi kita sudahi kelas kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal